Kabar bis kita, saya Hikmah Juni. Empat lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 4 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. 2 kes di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Hospital Tawau dan Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian melibatkan 3 lelaki dan seorang wanita berusia di antara 53 hingga 88 tahun. 2 daripadanya mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, buah pinggang kronik, kencing manis, dislipidemia dan stroke. 451 kes positif baru direkodkan di Sabah hari ini. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 451 kes bersamaan dengan 51.9%. Negeri Sabah 451 kes telah pun dilaporkan pada hari ini. 234 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 54 kes daripada kluster sedia ada, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Teduh dan 161 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Dan berikut antara banyak usaha dijalankan Kementerian Kesihatan untuk membendung penularan COVID-19 di Sabah. Yang ketiga, perkhidmatan outsourcing kepada makmal swasta juga telah dilakukan. Misalnya pada hari ini, sebanyak 4,327 ujian telah disumber keluarkan kepada makmal swasta agar lebih banyak saringan dapat terus dijalankan di lapangan. Yang keempat ialah penghantaran lebih banyak lagi kit ujian RT-PCR antigen di mana mulai Oktober 2020 sebanyak 100,000 kit ujian RT-PCR antigen dihantar setiap bulan khususnya ke negeri Sabah untuk membantu saringan COVID-19 di lapangan. Tindakan kedua ialah meningkatkan kapasiti katil di hospital COVID-19 serta pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Yang pertama ialah kini Sabah mempunyai 9 hospital COVID-19 dan 21 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Bagi menampung peningkatan jumlah kes COVID-19 di negeri Sabah, jumlah katil hospital COVID-19 dan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah telah ditingkatkan 2.5 kali ganda, iaitu daripada 2,129 katil pada awal bulan September 2020 kepada jumlah terkini iaitu 5,414 katil. Kadar penggunaan katil pada ketika ini adalah 35%. Yang ketiga ialah penyediaan Hospital Medan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia di Tawau yang akan menempatkan 100 katil tambahan bagi kegunaan pesakit bukan COVID-19. Lebih banyak petugas perubatan dan kesihatan akan diantar ke Sabah. Lantikan secara kontrak turut dibuat. 4 hospital swasta di Sabah juga bersetuju untuk membantu rawatan pesakit bukan COVID-19. Hospital berkenaan ialah Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu, Hospital Pakar KPJ Sabah, Jesselton Medical Center dan Tawau Specialist Medical Center. Kementerian Kesihatan akan menjalankan lantikan secara kontrak bagi 1,899 petugas kesihatan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan dan akan dimobilisasikan bagi kegunaan di negeri-negeri khususnya di negeri Sabah. Yang ketiga ialah Kementerian Kesihatan juga telah mempergiatkan penlibatan lebih banyak lagi anggota sukarelawan daripada badan bukan kerajaan dan juga sukarelawan individu dalam menangani kes-kes seperti ini. Bilangan maklum balas yang diterima daripada pihak yang berminat adalah setakat ini memberangsangkan. Setakat ini 4,794 pendaftaran dan permohonan telah diterima dan masih dalam proses saringan. Lebih ramai sukarelawan diseru untuk bersama-sama membantu Kementerian Kesihatan dalam usaha bersama menjayakan pembendungan
penularan COVID-19 dalam negeri Sabah. Setakat ini, 2 NGO telah menghantar 15 anggota ke negeri Sabah. Tindakan yang kelima ialah outsourcing perkhidmatan perubatan bagi kes-kes bukan COVID-19. Bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan dan rawatan kepada kes-kes bukan COVID-19 tidak terjejas, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah berbincang dan menandatangani beberapa perjanjian dengan hospital swasta. Senarai hospital swasta yang telah terlibat dalam outsourcing services ni adalah Institut Jantung Negara, Hospital Gleneagle Kota Kinabalu, Hospital Gleneagle Pulau Pinang, Hospital Pakar KPJ Sabah, Hospital Tawau Specialist Medical Center dan Hospital Jesselton Medical Center. Dengan ini kita mengharapkan agar kes-kes yang bukan COVID dapat dirujuk kepada hospital-hospital yang tersebut dan juga perkhidmatan untuk pesakit-pesakit di negeri Sabah berlangsung dan tidak terjejas. Ingkar SOP asas, iaitu tidak memakai pelitup muka, masih menjadi kesalahan tertinggi dalam kalangan orang ramai. Antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuklah yang masih mendahului kesalahan adalah tidak memakai pelitup muka seramai 182 orang, iaitu tidak memakai pelitup muka di tempat ramai. Jadi saya amat berharap supaya rakyat mematuhi SOP ini. Ini merupakan SOP asas, iaitu memakai pelitup muka bila keluar di tempat ramai. Dan tujuan dia adalah untuk melindungi tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga. Jadi setakat hari ini kita nampak masih ramai lagi yang tidak memakai pelitup muka bila berada di tempat awam. Tindakan lebih ketat untuk mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin, parti menerusi op benteng diteruskan. Dan tindakan menyekat parti ini diperketatkan, diperkasakan lagi, ditambah kekuatannya kerana seperti yang saya sebutkan bahawa banyak kes terutamanya di Sabah ianya melibatkan parti di dalam penjara dan juga depo tahanan. Jadi kita sekat kemasukan mereka dan tindakan yang dilakukan selain daripada tangkapan adalah mengusir parti ini keluar daripada perairan negara kita untuk balik ke negara masing-masing. Sementara itu, rakyat Sabah diminta agar tidak panik dan kekal bertenang serta sentiasa patuhi kepada SOP PKPB. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata, jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini adalah 6,737 kes dan sehingga hari ini seramai 2,596 pesakit dilaporkan telah sembuh. Manakala 4,086 pesakit sedang menerima rawatan di hospital. Meskipun laporan harian menunjukkan kes COVID-19 yang agak tinggi setiap hari di negeri Sabah, rakyat diminta untuk tidak panik dan kekal bertenang. Peningkatan kes di Sabah adalah hasil saringan lapangan yang diperluaskan serta bersasar di kawasan jangkitan di 11 daerah zon merah iaitu Tawau, Lahadatu, Semporna, Kundak, Tuaran, Penampang, Kutatan, Kota Kinabalu, Sandakan, Papar dan Kota Belud. Kerajaan merayu kerjasama masyarakat di negeri ini yang bergejala dan mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19 untuk segera membuat saringan di hospital-hospital atau klinik-klinik berhampiran di kawasan masing-masing. Pengagihan bantuan bakul makanan, food basket kepada golongan sasar berjalan lancar dan sehingga hari ini 42,580 bakul makanan telah diagihkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Menteri Kewangan II akan mengadakan sidang media pada setiap hari mulai esok untuk memberi status terkini penularan COVID-19 di Sabah. Bagi membendung pandemik COVID-19 di negeri ini, masyarakat digesa untuk sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri ini. Ini termasuklah memastikan jarak fizikal dipatuhi setiap masa,
pemakaian pelitup muka dan pensanitasi tangan serta kerap mencuci tangan. Kerjasama semua pihak adalah penting untuk mengekang penularan dan melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 di Sabah. Kelengkapan perubatan dan petugas kesihatan Angkatan Tentera Malaysia diterbangkan ke Tawau untuk melaksanakan misi penugasan Hospital Medan. Sejumlah 14,000 tan kelengkapan perubatan serta 73 pegawai dan anggota dihantar ke Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Tawau menerusi penerbangan pesawat pengangkut A400M Tentera Udara Diraja Malaysia dari Pangkalan Udara Subang pagi tadi. Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Lieutenant Jeneral Datuk Pahlawan Dr. Muhammad Amin Muslan berkata, penghantaran petugas dan kesemua kelengkapan termasuk peralatan perlindungan diri PPE itu sebagai persediaan penugasan di Hospital Medan yang dijadual beroperasi Selasa depan. Kelengkapan perubatan serta petugas kesihatan terbabit berlepas pada kira-kira 8.30 pagi dan mendarat di Tawau. Pesawat berkenaan dijadualkan kembali ke Subang dengan membawa balik sampel ujian saringan COVID-19 dari Sabah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Hospital Medan ATM bertujuan memberikan bantuan sokongan untuk merawat kes selain COVID-19. Ia termasuk pembedahan trauma dan kecemasan, wad bersalin serta lain-lain perkhidmatan. Hospital Medan ATM di Kompleks Sukan Tawau ini akan dioperasikan oleh Perkhidmatan Kesihatan ATM melalui Kor Kesihatan Diraja Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kapasiti 100 katil termasuk 4 katil ICU yang akan memberi rawatan kepada kes-kes selain daripada COVID. Kes-kes COVID akan diuruskan oleh Hospital Tawau. Hospital yang dah ada di Tawau sekarang. Kita Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia menumpukan kepada kes-kes bukan COVID saja. Tetapi termasuklah kes kecemasan, kes untuk bersalin dan sebagainya. Seperti yang saya umumkan sebelum ini, bahawa Hospital Medan ini akan mula beroperasi pada minggu hadapan. Langkah mencegah penularan wabak COVID-19 terus diperkukuhkan Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia ATM terus memperkukuhkan op cegah pendatang asing tanpa izin (PATI) atau OCP bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di kalangan PATI di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM). Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, fasa pertama OCP dilaksanakan di Pantai Timur Sabah bermula 18 September lalu bagi mengukuhkan OCP sedia ada di bahagian utara dan selatan Sabah. Pelaksanaan operasi berkenaan akan terus diperkukuhkan dengan op benteng di bawah koordinasi pasukan petugas kebangsaan dengan ATM sebagai agensi peneraju. Koordinasi bersepadu itu membabitkan 19 agensi keselamatan dan penguatkuasaan lain termasuk agensi utama iaitu Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen dan Kastam Diraja Malaysia. Dalam satu kenyataan semalam, Effendi berkata seramai 142 parti ditangkap menerusi pelbagai siri rondaan maritim oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, Maritim Malaysia dan pasukan Polis Marin di 3 daerah di Pantai Timur Sabah iaitu Semporna, Kunak dan Lahadatu. Sebanyak 22 siri rondaan maritim meliputi 54 inisiatif bertanya khabar serta operasi pemeriksaan dan penggeledahan bot sudah dilaksanakan setakat ini. Tambahnya, aspek kawalan keselamatan terutama di pesisir dan pulau di Pantai Timur Sabah turut diperkasa melalui rondaan dan kawalan keselamatan dilaksanakan Tentera Darat dan Pasukan Gerakan Am. Menurutnya,
seramai 12,104 anggota daripada pelbagai agensi diatur gerak dalam memperkasakan op benteng dalam mengekang parti daripada membolosi sempadan negara terutama melalui lorong tikus di seluruh negara. Tiada larangan peniaga beroperasi dan pihak berkuasa tempatan sudah dimaklumkan. Tiada larangan kepada peniaga dan pengusaha industri di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB untuk beroperasi. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, semua pihak berkuasa tempatan di negeri ini sudah dimaklumkan mengenai kebenaran pembukaan sektor ekonomi, industri dan perniagaan di sepanjang tempoh PKPB. Terdahulu, kerajaan negeri memaklumkan hanya aktiviti seperti pusat hiburan, panggung wayang, perjudian, pasar malam, pasar tani, tamu dan pusat refleksologi serta rawatan muka tidak dibenarkan sepanjang PKPB di negeri ini. Dr. Joachim berkata, kebenaran untuk beroperasi merangkumi semua sektor seperti perkilangan, pembinaan, pertanian, perikanan, peladangan, pembangunan hartanah, logistik, peruncitan dan perkhidmatan. Kebenaran beroperasi sepanjang tempoh PKPB itu adalah dengan syarat mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Bagaimanapun katanya, lokaliti yang dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD adalah terkecuali daripada SOP ini. Kerajaan Sabah menyalurkan bantuan kepada penduduk Putatan yang terjejas akibat ribut semalam. Kerajaan Sabah akan menyalurkan bantuan kepada penduduk dan peniaga di daerah Putatan yang terjejas teruk akibat kejadian ribut malam tadi selepas segala maklumat yang berkenaan diperoleh. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata, kementeriannya juga sedang mengumpul maklumat mengenai tahap kerosakan rumah dan struktur bangunan di kawasan terlibat dalam kejadian yang bermula dari 10 malam tadi hingga 1 pagi. Antara kawasan yang terjejas ialah Pasar Tamu Sementara Putatan dan Kampung Pasir Putih Putatan. Syahelmi juga telah meminta Majlis Daerah Putatan menilai struktur awam yang rosak dengan bantuan jurutera Jabatan Kejar Raya. Syahelmi berkata, beliau juga telah melawat lokasi kejadian pagi tadi dan mendapati sebahagian daripada struktur atap pasar tersebut telah rosak akibat kejadian semalam. Keadaan ini menyebabkan beberapa peniaga di pasar itu tidak dapat menjalankan perniagaan. Beliau juga telah meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat menguruskan bantuan kepada pemilik 3 buah rumah yang rosak teruk selepas bumbung diterbangkan angin. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.